Pada mulanya permainan kutu ni sebenarnya budaya kemasyarakatan kan, tapi tak sangka pula ia boleh menelan satu perbelanjaan yang sangat besar ataupun kerugian yang sangat besar bagi setiap individu yang mungkin terlalu percayakan sistem kutu yang sebenarnya menyalahi undang-undang. Jadi kita akan perhalusi ataupun mungkin nak mengekang pada peringkat awal bagaimana untuk kita sebagai individu lebih berjaga-jaga dengan permainan kutu ni. Kita terus saja bersama dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, penasihat syariah yang bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Dr. Masya-Allah, terima kasih banyak-banyak. Sebelum kita mulakan perbincangan kita, seperti mana yang kita dapat saksikan visual dan juga perkongsian tadi, Doktor mungkin ada komen sedikit, ada beberapa info dan juga poin yang sebelum kita tinggalkan kan, mungkin ada komen daripada Doktor melihat pada situasi itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Baik, terima kasih kepada semua dan kepada para penonton. Baik, jadi jelas daripada apa yang diterangkan tadi, yang pertama sekali yang red flag yang kita kena faham bila mana dijemput untuk main kutu ni, ada yang kita namakan upah kalau dapatkan ahli baru. Ya, betul. Jadi itu dah red flag. Red flag tu maksudnya ada tanda-tanda ianya adalah scam. Itu yang pertama. Yang kedua iaitulah jangan sesekali kita masuk kutu dalam satu Telegram ke WhatsApp ke yang kita tak kenal orang tu secara in person. Orang asing, betul kan? Malah orang yang kenal pun ada peluang untuk kita ditipu. Apatah lagi yang kita tak kenal dan tidak ada perjanjian yang jelas. Jadi kalau daripada apa yang dinyatakan tadi macam tak ada sebut langsung pasal perjanjian. Jadi ini mendedahkan kita kepada tergantung-gantunglah kalau tak ada apa-apa kan, tak ada siapa nama, apa IC orang yang menjadi ibu kutu, tidak ada alamat dia, tidak ada bukti alamat dia, tak ada bukti IC dia, sebab dia nak urus duit orang, patut dia kena ada semua ni. Ya? Jadi bila tak ada tu kita akan jadi nak lapor polis pun tak boleh. Nak lapor apa? Nak nombor apa Telegram dia fake banyak kan. Betul. Jadi atas sebab itu dua perkara yang saya lihat daripada apa yang didedahkan tadi yang patut kita ambil sebagai tauladan dan jangan sesekali terlibatlah. Ya. Okey, seterusnya tadi ada kongsikan testimoni yang diberikan oleh ibu kutu yang mencari pemangsa ni agak baik maknanya sebulan pertama bayar cantik, 2 bulan pertama bayar cantik. Nasib tak baik kepada individu tersebut, bulan ketiga turn dia tak dapat payment yang sepatutnya. Jadi selalunya dikongsikan sebegitu. Rata-rata kita tengok scammer dia memang kongsikan semuanya untuk meningkatkan kepercayaan bagi orang yang tak pernah lagi berurusan dengan mereka. Adakah itu merupakan modus operandi untuk mereka ini? Baik. Sudah tentu itu memang modus operandi yang paling utama untuk semua scammer. Dia kena ada 1-2 bulan pertama mesti menjadi supaya orang menjadi lebih gairah, malah nak letak lebih banyak wang. Cuma sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak terangkan dari sudut undang-undang terlebih dahulu. Dekat negara kita ada Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971. Jadi dekat situ melarang mana-mana syarikat atau individu untuk mengasaskan dan melaksanakan program kutu yang berasaskan keuntungan. Jadi bila ada asas keuntungan, macam ada pulangan yang lebih, maknanya letak RM1,000 setiap seorang setiap bulan, tapi ada peluang akan dapat lebih daripada jumlah 12 orang, patutnya RM12,000. Tapi boleh dapat lebih lagi. Kalau ada saja yang lebih daripada jumlah ahli, maka itu adalah termasuk dalam akta tersebut. Sama ada dia dianjurkan oleh syarikat ataupun oleh individu dikenali atau tak dikenali, semua termasuk. Dan kalau sabit kesalahan kena boleh penjara 10 tahun ataupun RM500,000 denda. Jadi maknanya kesimpulan kita, apa saja yang berasaskan pulangan tu ada pulangan lebih, itu sebenarnya money game, yang mana sama ada bagi upah kalau tarik orang masuk, ataupun macam-macam cara lah. Ini maknanya semua money game. Dia boleh jatuh dalam Akta Larangan Wang Kutu 1971 ataupun illegal deposit taking, iaitu mengambil wang secara salah, dan boleh jatuh dalam money laundering juga sebenarnya. Adakah untuk mempromosikan isu ini di media sosial untuk mengajak mereka yang tak dikenali, kerana hanya satu link saja orang yang tak kenali boleh join kita punya permainan kutu ini, itu dibenarkan dalam perundangan kita? Baik, maknanya itu yang pertama sekali tadi, kalau ada berasaskan keuntungan tak boleh. Kalau yang tak berasaskan keuntungan macam tadi yang dalam penerangan Muntad Syawal tadi tu, ya betul-betul dapat duit terkumpul, yang itu dinamakan kutu tradisional. Kutu tradisional ni kalau mengikut badan yang berautoriti, mereka kata dibolehkan kalau dianjurkan oleh individu yang dikenali, dan kita menyarankan untuk ada kontrak
ada kontrak macam kita sebut itu tadi. yang selalu orang terlupa. Yes, kan, orang biasa percaya, tak ada kontrak. Yes, orang tak biasa tak ada kontrak. Jadi kawan-kawan pun boleh lari. Adik-beradik pun boleh lari. Dengan keadaan sekarang yang begitu mencabar kan. Maka digelapkan dengan duit dan sebagainya. Benar. Dari sudut hukum pula, hukum syarak, kalau undang-undang tadi kata okey, mana yang kutu tradisional tanpa keuntungan, hukumnya harus. Dia termasuk dalam qurud mutabadilah dalam bahasa Arab, iaitu pinjaman sesama-sama kita. Jadi contohnya saya bagi kepada orang A RM100, saya bagi pinjam. Betul. Bulan depan you bagi saya pinjam RM100 pula. Maknanya tak ada lebih. Kalau lebih dia bagi saya 110, dia jadi riba. Tapi saya bagi dia 100 bulan ni, bulan depan dia janji bagi saya 100. Jadi sebab saya ada keperluan pada bulan ni, maka itu hukum dia qurud mutabadilah. Dalam mazhab Maliki disebut aslif ni aslifuk. Aku bagi kau pinjam, kau bagi aku pinjam. Jadi itu hukumnya harus. Jadi dari sudut hukum syarah, kutu tradisional harus. Dari sudut undang-undang, kutu tradisional harus. Tapi kita nak tambah baik, mestilah tidak dianjurkan oleh syarikat. Sebab biasanya syarikat tak ada pasal dia nak buat sesuatu kutu just for the sake of CSR. Betul. Ataupun dia tak ada apa-apa fees. Keuntungan. Maka dekat situ ada masalah. Jadi dia akan jadi perniagaan sebab dia tak sustainable. Maka bila mana jadi perniagaan, dia boleh jatuh dalam akta larangan wang kutu tadi. Jadi kalau dianjurkan oleh individu kat kampung, untuk imam ke, penghulu ke, yang itu boleh dibenarkan. Dianggap sebagai kutu tradisional yang dimasukkan. Selagi mana ianya tidak ada keuntungan yang dikaut daripada sistem tersebut, ianya dibolehkanlah. Sebab seperti mana yang kita kongsikan tadi, nilai kemasyarakatan itu dah timbul dalam budaya ini dah lama, permainan kutu dan sebagainya. Mungkin bilangan ahli di dalam sesebuah permainan itu juga boleh kita katakan sebagai salah satu indikator untuk kita mengetahui sama ada ini adalah scam ataupun tidak. Kadang-kadang 80 orang dalam satu ahli itu dan sebagainya. Itu yang bila kita tengok kerugian 1 juta dan sebagainya. Doktor mungkin ada sedikit komen. Betul. Jadi wang kutu ni dia punya tanda-tandanya juga, dia mesti tak ramai. Kalau ramai itu tak logik. Kalau dibagi setiap bulan 80 orang, 80 bulan baru kita nak dapat giliran kita ke macam mana? Jadi tak logik. Mesti dia dah lari dulu. Mesti ibu kutu akan lari dengan duit. Maka dia sepatutnya kalau lebih ramai, dia kena pembahagian tu weekly sebagai contoh. Maknanya bayaran pun weekly, secara mingguan. Tapi kalau secara bulanan memang sepatutnya kurang daripada 10. Barulah logik. Kalau lebih daripada itu ada red flag satu lagi. Betul kan. Sebab bila kita tengok bukannya tengok ahli, kita tengok jumlah kan. Bila dia dah nak mempromosikan tu, dia terus cakap setiap orang akan dapat berapa ratus ribu contohnya dan sebagainya, dan kita jadi digelapkan dengan jumlah tersebut yang bakal kita dapat. Cabutan untuk giliran dan sebagainya, bagaimana sistem yang sepatutnya berlaku kalau kita bandingkan dengan cabutan untuk giliran tak ada masalah. Dari sudut hukum tak ada masalah, kerana memang cabutan bertuah semua begitu, ataupun cabutan giliran itu dibenarkan dari sudut hukum syarak. Nabi pun ada buat cabutan untuk pergi bermusafir dengan mana-mana isteri baginda, maka Nabi buat cabutan. Dan begitu juga dalam nabi-nabi yang lama dalam Quran pun ada berkaitan dengan cabutan. Jadi tak ada masalah. Cuma sekarang ni kita kena faham, bila ada cabutan, kalau dah kena giliran kita, kita dah dapat dah duit sekumpuk tu. Bulan depan kita kena bayar lagi tau. Betul. Jadi ada kemungkinan orang yang dah dapat giliran di awal, dia akan demotivated, tak berapa bermotivasi untuk buat pembayaran bulanan. Betul. Maka sebab tu semua ahli-ahli kutu kena mengenali dan kena tahu siapa, dan semua kena ada dokumen perjanjian, ibu kutu kena jaga, sebab semua mereka bertanggungjawab untuk buat pembayaran. Betul. Kalau tidak, cabutan tu lepas dia dapat, dia lari. Kan ada setengah orang yang mungkin dia sendiri pun was-was dengan kemampuan dia, dah siap-siap asingkan dah untuk mungkin berbaki 3 bulan. Duit yang dapat pada bulan ini, bila turn dia tu terus bayar 3 bulan untuk tidak lagi fikirkan berapa bulan perlu anda bayar. Selain daripada kutu yang melibatkan cash, wang ringgit dan sebagainya, ada juga kutu yang melibatkan barangan ya, doktor. Ada yang macam mungkin bayar sekian-sekian pada tarikh ataupun masa yang diberikan, barang yang barulah dapat dan sebagainya. Bagaimana konsep itu? Adakah termaktub di bawah akta yang sama? Okey, yang ini yang agak menarik sikit, sebab ini biasanya dibuat oleh ibu kutu yang dia ada bisnes. Contohnya dia ada syarikat emas, maka dia anjurkan kutu emas. Ya, sekarang pun tengah trend dia buat kutu emas. Maka semua ahli-ahli dia tu bila siapa dapat giliran akan diberikan emas pada harga yang ditentukan, dia telah di-lock. Jadi dekat situ hukum dia ada syubhat.
Sebab bila duit berbalas emas yang akan datang, maka kalau perhiasan wanita mungkin ada ringan sikit, tapi kalau jongkong emas akan ada masalah riba. Maka kerana itu, untuk mengelakkan berlakunya ketidakpatuhan syariah, mestilah diberi pilihan. Walaupun nama dia kutu emas, ibu kutu ada emas, siapa-siapa yang kena giliran dia kena diberi pilihan, nak duit cash ke nak emas. Okey. Tak boleh diwajibkan mesti emas. Jadi kalau dia kata tiba-tiba hari ini kalau saya ada masalah lain, saya nak duit cash, maka kenalah bagi duit cash, bukan bagi emas. Sebab kadang-kadang harga emas ni naik turun. Naik turun. Jadi kadang-kadang dia rugilah. Maka ataupun sebab-sebab yang lain dia tak suka emas tu pada ketika itu, maka dia boleh pilih. Maka bila boleh pilih, hukum syarak ni harus. Tapi kena ingat bahawa ibu kutu yang macam ni dia ada interest yang lebih. Dia bukan hanya managing dia duit kutu tu dengan ahli-ahli, tapi dia mendapat faedah dengan menjual barangan dia. Maka kita kena pastikan jualan barangan itu adalah pada harga kompetitif, harga pasaran atau kurang daripada harga pasaran. Kalau lebih daripada harga pasaran, dekat situ nampak gaya dia sudah menipu, quote and quote menipu ahli-ahli kutu yang padahal boleh beli di tempat yang luar dengan harga lebih murah. Tapi pakai kutu punya sistem, kita kena beli lagi harga mahal. Jadi dekat situ ibu kutu seronoklah. Dia lah dapat kelebihan itu kan. Maksudnya ada keuntungan lah di situ. Dia ada keuntungan dekat situ. Maka dekat situ kita kena tengoklah dari sudut perundangan, adakah dia termasuk di dalam itu ataupun dia hanya sekadar satu marketing punya strategi. Faham. Okey, bagaimana kita sebagai mangsa untuk mengetengahkan isu ini? Apakah yang perlu laluan kita lakukan untuk hadapkan ibu kutu yang menganiaya itu ke pertengahan? Baik, saya kira yang pertama sekali, undang-undang kita adalah apa-apa saja yang ketidakadilan yang berlaku, kezaliman yang berlaku kepada kita, penipuan, kita kena buat laporan polis terlebih dahulu. Maka dekat situ polis dia ada dia punya flow dia, apa yang perlu dilakukan. Mereka akan panggil ibu kutu, panggil mangsa untuk interview, untuk siasat, dan sekiranya ada kes, mereka akan hantar laporan kepada pendakwa raya, maka pendakwa raya akan keluarkan surat, maka akan didakwa. Jadi dengan cara itu kita tak perlukan keluar duit untuk lawyer. Kita melalui polis terlebih dahulu. Nanti pihak polis akan beri advice. Perlukah kita ada lawyer ataupun kita perlu pakai pendakwa raya negara kisah saja melalui bergantung pada polis. amount juga saya kira. Benar. Baik. Itu dia sedikit perkongsian dan kita harapkan jelas daripada peringkat awal sehinggalah peringkat jika anda menjadi mangsa. Dikongsikan oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, nasihat yang terakhir kepada mereka di luar sana yang boleh dikongsikan. Baik, nasihat saya yang terakhir untuk bab pelaburan kutu ini, kita kena anggap bahawa kutu ini bukan sebenarnya pelaburan macam yang awal tadi. Dia adalah sebenarnya satu fasiliti untuk memudahkan kita dapat duit kita lebih awal. Kita sebenarnya akan menyumbang tiap bulan, tapi kita akan dapat lebih awal supaya memudahkan kita untuk boleh buat sesuatu yang lebih bermakna. Maka kita harap semua mereka yang nak terjebak ataupun nak menyertai kutu ini, sekali lagi kena ingat, kena demand, ada kontrak, kena demand, kenal dan siapa ibu kutu yang akan jadi manage, dan juga kena pastikan ada kita boleh memilih. Kalau ada emas, kita tak wajib untuk kena ambil emas dia, ambil barang dia, ambil Tupperware dia ke, ambil apa sajalah. Jadi kita kena diberi pilihan untuk ambil cash ataupun ambil barangan. Begitu, wallahualam. Wallahualam. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, penasihat syariah, berkongsi dengan kita pada hari ini. Pokok pangkalnya ilmu perlu kita ada untuk kita mengetahui sistem yang terbaru. Saya percaya sistem ini dia akan berubah daripada peringkat ke peringkat. Macam sekarang ni kita tak pernah menyangka pun dahulu kala kan sistem kutu ni sampai pada tahap yang mungkin boleh ada barangan seperti emas dan sebagainya. Jadi ilmu sebelum anda nak join ataupun turut serta dalam setiap sistem itu perlu ada sebelum kita ditipu ataupun menjadi mangsa.